Assalamualaikum murid-murid tahun 3. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran Akidah tahun 3. Okey, pada pelajaran yang lepas, kita dah belajar mengenai beriman kepada kitab. Jadi hari ini kita akan masuk tajuk baru, tajuk beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat. Apa dia beriman kepada hari kiamat? Kita lihat pengertian beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari akhir bagi alam ini. Okay, hari kiamat adalah hari akhir bagi alam ini. Kemudian pada hari itu semua makhluk dan alam ini hancur, lebur dan musnah dalam sekelip mata. Semua hancur. Itu hari kiamat ni. Hari akhir, kemudian semuanya akan hancur. Dalam sekelip mata je. Maksudnya tak sedar. Sudah dah hancur. Kemudian tiada sesiapa yang mengetahui bilakah hari kiamat akan berlaku kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ni. Jadi 3 perkara penting mengenai hari kiamat ni. Yang pertama, hari akhir bagi dunia ni, bumi ni, kita semua ni. Pokok-pokok ke, bukit ke, binatang ke, semua hari akhir bagi semua makhluk, semua seluruh alam. Kemudian semua benda akan musnah. Semua kehidupan akan musnah. Seterusnya tiada siapa pun tahu bila hari kiamat ni. Hanya Allah sahaja yang mengetahui. Itulah pengertian hari kiamat. Okey, kita lihat seterusnya. Dalil nakli hari kiamat. Apa dia dalil nakli hari kiamat? Dalil ni maksud dia apa dalil? Dalil ni maksud dia dalil. Okay. Dalil ni ialah bukti ataupun apa yang mengatakan sesuatu perkara tu. Bukti lah senang cerita. Itu maksud dalil. Okey. Ini salah satu dalil hari kiamat. Dalil hari kiamat ialah surah Zalzalah. Kita baca sama-sama. Cuba ikut ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Okay, itu bacaan untuk surah Zalzalah. Jadi surah Zalzalah ni adalah bukti ataupun dalil nakli. Dalil nakli ni dalil daripada Al-Quran ataupun hadis. Jadi surah Zalzalah ni adalah dalil nakli bagi hari kiamat. Okey, baik. Kita lihat apa maksud surah Zalzalah ni. Apa yang diceritakan pada surah Al-Zalzalah ni. Kita tengok sedikit. Okey, maksud yang pertama tadi, bismillah, dengan nama Allah lah. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Okay, kemudian maksud yang pertama, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sederhana, dahsyat. Sederhana dahsyat. Ustaz silap. Maaf. Sekali lagi. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Maksudnya bumi ni digoncangkan ataupun digegarkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Kemudian nombor 2. Ayat nombor 2 ni maksud dia apa? Ini maksud dia. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Maksudnya
dalam tanah ni habis pecah-pecah, keluar macam-macam daripada dalam tanah tu. Yang dekat bukit ke, keluar daripada bukit tu. Kemudian nombor 3, dan berkatalah manusia dengan perasaan gerun. Gerun ni takut. Apa yang sudah terjadi kepada bumi? Kemudian ayat keempat, pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya bahawa Tuhanmu telah memerintahnya berlaku demikian. Bumi pun cakap, Allah yang suruh buat macam ni. Allah dah perintahkan kepada bumi untuk buat begini. Ayat nombor 6, pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Orang yang dah meninggal tu, yang daripada kubur pun keluar. Nak diperlihatkan ataupun ditunjukkan segala amal-amal sebelum ni. Kemudian ayat 7, maka sesiapa berbuat kebajikan. Kebajikan ni kebaikan. Sebesar zarah. Zarah ni sangat kecil. Jadi ayat ni kata siapa yang buat baik walaupun sikit je, pasti akan dilihatnya dalam surat amalannya. Dia akan nampak apa yang dia buat tu. Dan sesiapa berbuat kejahatan sebesar zarah, siapa buat jahat walaupun sikit je, pasti akan dilihatnya dalam surat amalannya. Orang buat baik, dia akan nampak apa yang dia buat baik tu, walaupun sikit. Walaupun dia senyum dekat cikgu ke, walaupun dia bawakan air suam untuk ayah ke, sikit je baik dia. Tapi Allah akan kira. Jahat pun Allah akan kira, walaupun jahat tu sikit je. Contohnya mak minta tolong kemas rumah, kamu cakap tak nak lah, tu sikit je, tapi tetap perkara yang buruk ataupun perkara yang tak baik. Jadi Allah akan kira juga amalan itu. Okey, itu contoh ya. Jadi seterusnya kita tengok sikit apa dia yang dimaksudkan dengan beriman kepada hari kiamat. Okay, kita tengok apa maksud dia. Maksud beriman kepada hari kiamat ialah meyakini bahawa suatu gangguan. Baik, kita sambung. Maksud beriman kepada hari kiamat ialah meyakini bahawa suatu hari nanti akan berlaku kemusnahan dan kehancuran ke atas alam ini. Apabila sangkakala yang pertama ditiup oleh malaikat Israfil. Jadi maksud beriman kepada hari kiamat ni, kita percaya alam ni musnah lah, hancur. Apabila sangkakala yang pertama tu ditiup. Kemudian apabila Okey, baik, sambung. Kemudian apabila sangkakala yang kedua ditiup, manusia dan jin dibangkitkan semula di padang mahsyar untuk dihisap amalan mereka serta ditempatkan di syurga atau neraka. Okey, baik, kita tengok balik. Maksud dia beriman pada hari kiamat ni ialah apabila sangkakala yang pertama tiup, bumi berlaku kemusnahan dan kehancuran. Kemudian apabila sangkakala yang kedua ditiup, manusia dan jin akan dibangkitkan. Itu dua perkara mengenai maksud beriman kepada hari kiamat. Maknanya bila bunyi je sangkakala pertama, hari kiamat berlaku. Dunia ni akan musnah.
semua makhluk akan dimatikan. Kemudian ditiup pula lagi sekali sangkakala tu, barulah dibangkitkan manusia dan jin ni untuk dikira segala amalan baik atau buruk. Kemudian orang baik akan masuk ke syurga, orang jahat ataupun orang yang buat kejahatan akan masuk ke neraka. Itu maksud dia. Kemudian apa hukum beriman kepada hari kiamat? Hukum mempercayai hari kiamat adalah wajib. Orang Islam yang tidak mempercayai adalah berdosa besar. Jadi kita semua ni orang Islam perlu percaya yang akan datang satu hari nanti berlakunya kiamat, berlakunya hancur semua ni, satu bumi ni, satu dunia ni hancur. Kita kena percaya. Jadi kalau ada di antara kita orang Islam yang tak percaya, takkanlah hari kiamat belum berlaku. Kalau ada yang kata macam tu, dia akan berdosa besar. Okey, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Tak ada sikit lagi ni. Ustaz masuk sikit tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat ada dua. Tanda kecil dan tanda besar. Kita lihat tanda-tanda kecil hari kiamat. Pertama, penaklukan Baitul Maqdis. Kedua, zina dan bunuh bermaharajalela. Ketiga, pemimpin terdiri daripada orang jahil dan fasik. Orang jahil maksudnya orang yang tidak berilmu. Fasik tu orang yang selalu melakukan dosa. Jahil dan fasik. Kemudian yang keempat, orang hina mendapat kedudukan terhormat. Kelima, bermewah-mewah mendirikan masjid dan membanggakannya. Keenam, muncul kekejian, memutuskan kerabat dan hubungan dengan jiran tetangga. Maksudnya ramai orang yang tak nak kawan macam itulah, ataupun memutuskan hubungan dengan adik-beradik ke. Itu maksud dia. Kemudian nombor 7, ramai orang menuntut ilmu kerana kedudukan dan pangkat. Ramai orang yang belajar sebab nak dapat pangkat ataupun nak dapat kedudukan yang tinggi. Kemudian ramai orang soleh meninggal dunia. Ramai orang yang baik-baik ni meninggal dunia. Tanda besar hari kiamat. Yang pertama, keluar sejenis binatang dari perut bumi. Ni maksud dalam bahasa Arab, di Batul Ard. Ada sejenis binatang keluar dari perut bumi. Kemudian lahir Dajjal. 3, keluar asap tebal memenuhi timur dan barat. Kelima, Nabi Isa turun untuk menyelamatkan Islam. Kelima, muncul Imam Mahdi. Matahari terbit di sebelah barat. Keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ke-8, diangkat Al-Quran dan perkara-perkara yang baik ke langit. Ke-9, runtuhnya Kaabah. Ke-10, terdengar tiupan sangkakala pertama. Itu dah nak kiamat sangat lah kalau dengar tiupan sangkakala pertama tu. Ke-11, ada azan tetapi tidak dijawab. Jadi kita dengar azan kena jawab. 12, 3 kali gempa bumi, sekali di timur, di barat dan